Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan menyambung perkongsian kita hadis berdasarkan kitab Riyadhus Shalihin daripada Imam An-Nawawi dalam bab sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menimpakan musibah kepadanya. Okey, sedikit berkaitan Abu Hurairah ni. Nama beliau inilah ulama, dia berbeza pandangan. Yang paling masyhur di dalam semasa dia pemeluk Islam, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Dan nama beliau pada waktu jahiliah adalah Abdus Syam. Beliau ini terkenal dengan nama Abu Hurairah disebabkan kucing yang dijaga dia. Betul tak Ustaz? Okey, betul. Beliau dikenali dengan nama sebagai bapa kucing. Bapa kucing kerana apa? Kerana Nabi pernah berjumpa dengan beliau satu hari, tiba-tiba ada kucing keluar pada bajunya. Jadi Nabi panggil panggilan dia bapa kucing. Itu antara sebab dia seorang yang sangat sayang pada kucing. Okey. Dan sedikit tambahan lagi lah pada dia tentang beliau. Beliau masuk Islam pada tahun ataupun ketika Nabi berada di Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Masuk Islam. Dan kita tengok usia dia berada dalam Islam dengan Nabi wafat sangat pendek, dalam 3-4 tahun saja lebih kurang. Tetapi dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya satu muhasabah lah, satu semangat motivasi pada kita. Kalau kita nak menuntut ilmu, tak semestinya kita pada kecil. Berapa ramai yang menuntut ilmu umur 40 baru start contohnya, tapi akhirnya jadi ulama besar. Antaranya sahabat 2-3 tahun saja yang duduk bersama Nabi, tapi betul-betul masa yang ada, betul-betul dia dengar pada Nabi, betul-betul dia pegang apa yang Nabi cakap. Akhirnya dia jadi antara yang paling banyak meriwayatkan hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara hebat lah, pandai hebat tentang perawi hadis ini. Okey, hadis ni hadis yang pendek, hadis yang sangat pendek tetapi makna yang mendalam. Okey, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis ni hampir sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Hampir ayat sama tapi perkara lain lah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Allah akan bagi kefahaman tentang agama. Jadi orang dapat kefahaman agama ni orang yang Allah nak kebaikan pada dia, sebab dapat mengamalkan agama lah. Dalam isu ini, siapa yang Allah nak kebaikan kepada dia, dia akan diuji. Dia akan diuji. Jadi bila kita tengok perkara ni, kita baca hadis ni, kita akan nampak bahawasanya kita akan dapat sudut yang berbeza tentang ujian ni. Maknanya orang yang diuji ni Allah nak kebaikan kepada dia. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Bukan maknanya semua orang yang Allah uji, Allah nak kebaikan. Ada yang Allah uji tapi yang datang lebih buruk daripada tu. Sebab apa? Yang dimasukkan sini ulama terangkan, siapa yang Allah nak kebaikan, yang mana orang itu bila diuji, dia bersabar, dia mengharapkan dihapuskan dosa, dapat pahala, itulah yang Allah nak kebaikan. Jadi maknanya kalau macam tu, orang kafir semua diuji juga, ada uji macam-macam, tapi Allah tak nak kebaikan pada mereka, yang mana mereka kekal dalam kufur. Tetapi orang Islam, orang yang beriman, bila mereka diuji, lepas tu mereka bersabar. Mereka sabar, mereka husnuzan dengan Allah, mereka rela, menerima apa yang Allah bagi dan mengharapkan kebaikan, maka sebenarnya Allah nak bagi kebaikan pada dia. Itu yang kita kena tengok. Bila kita baca hadis ni, bila kita tengok hadis ni, kita faham bahawasanya kita akan nampak sudut ujian kita. Ujian ni, musibah ni bukan makna sakit saja. Kadang-kadang kita contohnya kehilangan wang. Kita mungkin diuji dengan kehilangan anak, mungkin diuji dengan penyakit, mungkin diuji dengan tidak cukup keperluan harian contohnya. Semua itu bila Allah uji, Allah nak bagi kebaikan. Kadang-kadang kita nampak Allah bila dah kena ujian ni, kita ni panggil apa, bernasib buruk contohnya. Kenapa aku kena? Contoh, kenapa mesti aku? Ini biasa berlaku kan. Kenapa orang lain dapat apa? Bahagia je, kita tak bahagia. Dia uji dengan rumah tangga tak bahagia contohnya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kalau kita bersabar,
Allah nak kebaikan pada kita. Sebab Allah nak bagi pahala kita. Cara nak dapat pahala dengan diuji. Cara nak dihapuskan dosa dengan diuji. Sebab kita manusia ni kadang-kadang kita lupa. Bila kita dalam keadaan senang, kita akan lupa. Kita bersyukur tu sangat kurang. Tapi bila kita diuji, bila susah, sebenarnya kita akan dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Itu yang nak kebaikan yang Allah nak masukkan sini. Moga-moga kita dapat melihat apa-apa ujian yang datang pada kita, dia sudut yang berbeza. Itu kalau kadang-kadang bila kita tak nampak, bila kita baca hadis, kita akan tengok. Maknanya ujian-ujian ni Allah nak bagi kebaikan. Jadi bila kita tahu macam tu, kita akan rasa lebih tenang. Kita tahu apa nak respon macam mana dan apa sebenarnya yang kita akan dapat daripada ujian ni. Bila kadang-kadang kita nampak, bila contohnya gaji makin kurang, contoh kalau kita nampak kurniaan, kita akan nampak benda tak baik je. Tapi sebenarnya bila ujian ni, dia ada side positif yang mana Allah nak bagi benda-benda baik. Wallahu alam. Setakat saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.